Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar asasan komputer tingkatan 2 bagi topik yang baru iaitu berkaitan dengan pembangunan algoritma. Jadi seperti biasa anda akan buka Padlet. Okey, anda buka Padlet dan anda pergi kepada Google Chrome. Anda pergi kepada topik tingkatan 2 bab 2 iaitu pembangunan algoritma. Bila anda scroll ke bawah, anda akan jumpa slide PowerPoint. Anda boleh buka slide PowerPoint tersebut untuk melihat bahan belajar kita pada hari ini, ataupun anda tonton video ini sehingga habis atau selesai. Jadi apabila anda buka PowerPoint tersebut, dia akan membawa anda kepada topik yang pertama yang kedua kita akan pelajari, iaitu pembangunan algoritma. So, apakah dia algoritma? Apa yang kita akan belajar dalam topik ini? Pertama sekali, algoritma dari segi definisi dia ialah algoritma adalah salah satu siri langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau melengkapkan sesuatu tugas. Ia terdiri pada prosedur langkah demi langkah yang tersusun untuk menghasilkan output yang diperlukan. Jadi dalam kata yang mudah ialah langkah untuk menyelesaikan sebarang masalah menggunakan algoritma, beberapa siri langkah daripada mula sehingga tamat. Dalam bahasa komputer ni kita panggil dia algoritma. Dan dalam pembangunan algoritma pada tingkatan 2 ini, anda akan belajar beberapa struktur kawalan pilihan untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Sama ada dalam topik ini kita akan belajar struktur kawalan pilihan bersarang ataupun struktur kawalan struktur kawalan ulangan. Yang terdiri daripada arahan while, do ataupun for, yang kita akan lihat satu demi satu. Pertama sekali kita akan lihat struktur kawalan pilihan bersarang. Ia terdiri daripada satu struktur kawalan yang terbenam dalam struktur kawalan yang lain. Berlaku apabila kejadian struktur kawalan diikuti dengan kejadian satu struktur lain dengan serta-merta. Contoh di sini, dalam bentuk ayat kamu mungkin tak faham, tapi kalau kita lihat contoh. So, ini sebelah kiri ini dinamakan carta alih. Carta alih, dan ini pula adalah pseudo code. So, ada dua format yang anda perlu buat bila menjawab soalan berkaitan dengan pembangunan algoritma ini. Yang pertama, anda kena bina carta alih, dan yang kedua, anda perlu bina pseudo code. Dalam carta alih ini, contoh di sini ialah cari kedai kek. Masuk ke kedai kek. Kemudian setelah masuk ke kedai kek, anda perlu mencari kek lapis rawak. Ada atau tidak ada? Jika ada, dia akan pergi kepada pilihan yang kedua, serta-merta. Tidak ada di tengah-tengah, tidak ada sebarang langkah lain. Terus kepada pilihan yang kedua, iaitu adakah corak kek lapis rawak menarik? Jika menarik, ia beli. Jika tidak, keluar daripada kedai kek. Yang atas tadi, jika ada kek lapis rawak, jika tidak ada, terus keluar daripada kedai kek. Jadi di sini maksudnya di sini yang bersarangnya ialah yang warna hijau ini. Ada kek lapis rawak? Ada. Jika ya, dia akan tanya soalan yang kedua, iaitu pilihan yang kedua, menarik atau tidak? Jika ya, barulah dibeli kek lapis rawak tersebut. So, ini namakan kawalan pilihan bersarang. Dia datang dengan serta-merta. Lepas nombor 1, terus ke nombor 2, pilihan yang kedua. Jadi dalam bentuk pseudo code, contohnya kita ada mula dan tamat. So, mula cari kedai kek. Kita masukkan semula cari kedai kek. Masuk ke kedai kek, masuk ke kedai kek. Jika ada kek lapis rawak, jika ada. Kemudian dia akan ada indentation, maksudnya dia masuk ke dalam sedikit paragrafnya, menunjukkan bahawa di sini adalah ada arahan untuk jika. Jika ada kek lapis rawak, semak corak kek. Jika menarik, beli kek. Jika tidak, keluar dari kedai kek. Ini adalah arahan untuk jika corak kek adalah menarik. Jika kek lapis rawak tu tidak ada, jika tidak ni akan ada di luar ni. Nampak indentation dia, keluar balik semula. Jika tidak, keluar dari kedai kek. Maksud jika tidak ini adalah untuk jika yang mula-mula ni. Dan semak ni, jika ni adalah jika tidak ni juga adalah untuk jika yang menarik. Jadi perlu ada indentation yang sama. Untuk jika ada kek lapis rawak dengan jika tidak, jika menarik dengan jika tidak yang berada di dalam ini. Dan akhir sekali, tamat. Ini adalah bentuk pseudo code
dan juga carta alih yang anda perlu buat untuk latihan dalam bab ini. Ini adalah contoh lagi satu berkaitan dengan struktur kawalan pilihan bersarang. Mula istihar boleh ubah X dan tanda. Okey, perlu istihar boleh ubah X dan tanda. Baca nilai X. Jika X kurang daripada kosong, ia tandakan negatif. Jika tidak, jika X lebih besar dari kosong, dia akan ada pilihan bersarang yang kedua. Adakah X sama dengan kosong? Ya. Maksudnya tandakan sama dengan kosong. Jika tidak, tandanya adalah positif dan tamat. So, ini adalah proses bagaimana kita nak menentukan sama ada nilai X itu negatif, sifar ataupun nilainya positif. Okey. Dalam bentuk prosedur kod, mula istihar boleh ubah X dan tanda. Baca nilai X. Jika X kurang daripada kosong, tandakan X tandakan sama dengan negatif. Jika tidak, jika X sama dengan kosong, tandakan X sama dengan kosong. Jika tidak, tandakan X sama dengan positif. Okey, di sini ada jika. Kemudian jika tidak, dia akan ada jika lagi. Jika tidak, dia ada jika tidak di dalam jika tidak. Dia ada banyak lagi bersarang kat sini. Okey, so tamat. So, ini adalah contoh pilihan bersarang yang kedua. Mungkin anda tidak faham lagi jika anda tidak buat. Jadi kita perlu buat contoh sama-sama selepas ini. So, langkah-langkah pembangunan algoritma. Okay, yang pertama sekali, anda perlu ada penyiasatan. Okey, kenal pasti apakah nilai-nilai yang ada, apakah pemboleh ubah yang terlibat dan sebagainya. Okay, langkah yang kedua, mendraft algoritma dan melakukan semakan semula. Okey, anda perlu cek sama ada algoritma yang anda bangunkan ini buat secara draft dahulu. Apa yang perlu diselesaikan. Okey, apakah nilai-nilai pemboleh ubah yang perlu diisytiharkan. Okey, kemudian apakah proses dia, apakah formula yang perlu diambil kira untuk menghasilkan output. Yang terakhir sekali adalah output lah. Okey, itu dalam proses mendraft algoritma. Dan kemudian kita akan murnikan algoritma tersebut. Contohnya macam ni, baca tempoh sah laku kad. Jika kad melebihi tempoh sah laku, mesti kad ditolak dan dipaparkan. Ini adalah langkah-langkah pembinaan algoritma. Langkah yang keempat, barulah anda lukiskan pseudocode. Okey, dalam bentuk yang ada perkataan mula dan tamat. Pastikan pseudocode anda ada nombor kat sini. 1, 2 dan seterusnya sehingga 5 dan seterusnya lah. Dan kemudian ada carta alih yang anda lukis dalam bentuk yang cantik, tersusun dan senang dibaca. Jangan berselerak. Okay, contoh di sini mula, baca kad, kemudian ada tempoh laku masih sah atau tidak. Jika ya tidak, dia akan perlu dibuat pilihan kiri dan kanan, ya atau tidak. Kemudian pastikan dia dalam keadaan yang teratur supaya senang dibaca. So, ini adalah contoh-contoh langkah-langkah bagaimana untuk membangunkan sesuatu algoritma. Yang penting dalam algoritma mesti ada carta alih dan juga prosedur kod. Contoh di sini kita akan lihat di sini. Anda sekeluarga ingin bercuti ke zoo negara. Tuliskan satu prosedur kod dan lakarkan satu carta alih yang menentukan harga tiket anda sekeluarga untuk atur cara. Okay, harga tiket warga negara Malaysia kanak-kanak 3 hingga 12 tahun RM16, dewasa RM44. Bagi warga asing, kanak-kanak RM43 dan dewasa RM85. Jadi bagaimana kita nak membina algoritma untuk masalah ingin bercuti ke zoo negara. Okey, sekarang dah tidak ada MA, boleh dah kita dibenarkan untuk bercuti ke zoo negara. Pertama sekali, leraikan masalah mengikut kehendak soalan. Okey, kehendak soalan ialah dia nak harga tiket. Okey, harga tiket. Berapakah jumlah harga tiket yang diperlukan? So, input yang perlu dimasukkan di sini iaitu kewarganegaraan, warga negara Malaysia atau warga negara asing, dan kemudian umur dia, sama ada dewasa ataupun kanak-kanak. Dan di akhir sekali, output dia nakkan harga tiket. Apakah harga tiket yang diperlukan? Yang dikira berdasarkan bilangan dewasa, bilangan kanak-kanak. So, langkah kedua, tuliskan prosedur kod. Okay, tuliskan prosedur kod. Input kewarganegaraan dan umur. Adakah warga negara Malaysia? Jika ya, adakah umur 3 hingga 12 tahun? Jika ya, cetak RM16. Jika tidak, RM, cetak RM44.
jika bukan warga negara Malaysia. Jika tidak, adakah umur 3 hingga 12 tahun? Jika ya, cetak RM43. Jika tidak, cetak RM85. So ini adalah bentuk postal code dalam bentuk draft lagi. Okey. Kerana seeloknya anda tulis nombor 1, 2, 3, 4, 5. Ada nombor kat sini, ada perkataan mula dan tamat. Okey. Dan kemudian dalam bentuk carta alih, okay, kita ada mula dekat sini. Okay, kemudian kewarganegaraan dan umur. Adakah warga negara Malaysia? Ya. Jika ya, dia akan tanya pula pilihan besaran yang kedua. Adakah umurnya 3 hingga 12 tahun? Jika ya, cetak RM16. Jika tidak, cetak RM44. Okay. Jika bukan warga negara Malaysia, dia akan pergi ke pilihan besaran yang kedua. Adakah umur 3 hingga 12 tahun? Jika ya, cetak RM43. Jika tidak, cetak RM85. Dan akhir sekali, tamat. Ini dalam bahasa Inggeris lah, N. Anda boleh mula dan tamat. Okay, cuma contoh di sini tadi. Seeloknya, langkah untuk menulis postal code ini pastikan ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, okay. Kemudian nombor 4 dan akhir sekali tamat. Biar nampak dia tersusun di situ untuk postal code. Okay. So ini adalah contoh yang kedua. Tuliskan postal code dan lukiskan carta alih untuk menyelesaikan masalah di bawah. Pentadbir sekolah anda memerlukan bantuan untuk menghasilkan grade secara automatik selepas markah dimasukkan ke dalam sistem. Okay. Ini samalah macam markah di sekolah. Jika 80 hingga 100, A. 70 hingga 79, B. 60 hingga 69, C. 50 hingga 59, D. Kurang daripada 50, gagal. Jadi langkah yang pertama, kita perlu buat postal code ataupun carta alih. Dan kita kena pasti apakah input di sini. Apakah input, apakah proses dia, apakah output dia. Okey. So dalam kes yang ini, input dia ialah markah. Okey, contohnya kita masukkan markah, dia akan keluarkan grade secara automatik. Jadi input dia ialah markah. Output dia apa? Output dia ialah dia akan memaparkan grade berdasarkan markah yang kita masukkan. So, ini adalah yang simple saja, yang mudah saja. Okey, contoh di sini mula. Okey, nombor 1 mula. Nombor 2 input markah. Okey. Anda boleh letakkan sila masukkan markah dan sebagainya. Boleh juga. Kemudian nombor 3, jika markah antara 80 hingga 100, cetak A. Okay. Jika tidak, dia akan pergi pada kawalan pilihan besaran yang kedua. Jika markah 70 hingga 79, cetak B. Jika tidak, dia akan pergi kepada pilihan besaran yang ketiga. Jika markah 60 hingga 69, cetak C. Jika tidak lagi, cetak D. Jika tidak lagi, cetak gagal dan tamat. Ada kira mula akhir, ada menggunakan tamat. Okay, mula dan tamat. So inilah contoh carta alih dia. Jadi anda kena susun yang elok supaya anda dapat lukiskan ini di atas selai kertas. Mula, markah. Adakah markah 80 hingga 100? Ya. Jika ya, cetak A dan kemudian dia akan turun terus pergi kepada tamat. N. Jika tidak, dia akan pergi pada pilihan besaran yang kedua. Markah 70 hingga 79, ya, cetak B dan dia akan pergi ke tamat. Jika tidak, dia akan pergi ke pilihan besaran yang ketiga dan pilihan besaran yang keempat dan pilihan besaran yang kelima. So, ini adalah proses dia, nampak dia punya carta alih. Dia tak semestinya tegak. Kadang-kadang dia mencapah begitu ke bawah. Okey, kita lihat kepada contoh untuk tahap prestasi yang 3, menghasilkan postal code dan carta alih untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan struktur kawalan. Aktiviti 2.1, buku teks muka surat 44. Anda ialah ketua sekumpulan jurujual sebuah syarikat pemasaran. Pada setiap akhir bulan, anda dikehendaki mengira komisen bagi setiap jurujual berdasarkan jumlah jualan bulanan mereka dengan merujuk jadual di bawah. Okay, jumlah jualan sebulan dalam ringgit Malaysia dan komisionnya dalam peratus. Kalau kurang jumlah jualannya daripada 400, dia akan dapat 7% komisen. 400 dan ke atas tetapi kurang RM750, dia akan dapat 10%. 750 dan ke atas tetapi kurang daripada RM1,000, 12.5%.
1000 dan ke atas dia akan dapat 16% commission untuk juru-jual tersebut. Okey. Jadi di sini algoritma yang anda perlu bangunkan di sini adalah pertama sekali ni anda kena faham di sini apa syarat-syarat dia, apa dia punya pilihan besaran yang terlibat. Jika jualan kurang dari 400, komisen 7%. Jika jualan RM 400 dan atau lebih tapi kurang daripada 750, dapat komisen 10%, dan seterusnya nombor 3 dan seterusnya nombor 4. Itu adalah syarat-syarat di atas ni lah. Okey, tuliskan prosedur kod dan lukiskan carta alih untuk mewakili algoritma di atas. Okey. Okey, langkah yang pertama untuk menjawab soalan ini, okey, anda tuliskan dahulu apakah yang dikehendaki, iaitu mengira komisen. So tugasan anda tuliskan di sini. Okey, tugasan mengira Jadi untuk menjawab soalan ini, yang pertama sekali anda kena kenal pasti apakah yang dikehendaki. Okey, apakah yang dikehendaki, anda tulis itu. Okey, tugasan ialah untuk mengira apa? Untuk mengira komisen. Okey, untuk mengira komisen. Itu tugasan dia, mengira komisen. Okey, yang kemudian anda perlu melihat apakah input dia. So input dia ialah jumlah jualan. So kita kena masukkan jumlah jualan. Okey, jumlah jualan yang perlu dimasukkan, dan kemudian apakah output dia? Okey, apakah output dia? Sebelum output dia kita kena tahu apakah proses dia. Dalam kata lain, apakah formula dia untuk mendapatkan output dia. Output dia lain dah. Output dia ialah commission. Jadi proses dia bagaimana? Okey, peratus komisen didarabkan dengan jumlah jualan. Peratus komisen didarabkan dengan jumlah jualan. Okey, so output dia ialah komisen. Okey, so di sini perlu jelas dekat sini. Tugasan adalah mengira komisen. Input dia kita akan masukkan jumlah jualan. Contohnya dia dapat RM200 saja pada bulan ini. Proses nak mengira komisen itu ialah formula dia kamu kena tahulah. Kalau ni peratus komisen, contohnya 7% didarabkan dengan jumlah jualan. Katakan jumlah jualannya adalah 200. Jadi output dia ialah komisen, iaitu hasil darab peratus, komisen darab dengan jumlah jualan. So itu adalah yang anda perlu jelaskan terlebih dahulu. Apakah input, apakah proses dia ataupun formula nak mengira masalah tersebut, dan apakah output dia. Okay. Daripada sini barulah anda bangunkan prosedur kod. Prosedur kod tadi cikgu dah pesan. Mula-mula sekali
Untuk prosedur kod, mula-mula sekali anda perlu tuliskan nombor satunya ialah prosedur kod ya. Tulis prosedur kod. Okey, nombor satu ialah mula. Okey, jangan lupa perkataan mula. Okey, nombor satu mula. Okey, kemudian nombor dua. Nombor dua, anda boleh isytiharkan. Okey, apakah pemboleh ubah yang terlibat? Okey, apakah pemboleh ubah yang terlibat dekat sini? Isytiharkan pemboleh ubah. Okey, apakah pemboleh ubah yang terlibat di sini? Okey, mungkin anda dah belajar ke anda belum belajar lagi, saya tak pasti tu. So, pemboleh ubah yang terlibat di sini ialah iaitu jumlah jualan, okey, jumlah jualan dan juga peratus komisen. Okey, kita ada jumlah jualan dan peratus komisen. Okey, kemudian langkah yang ketiga. Okey, selepas nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Nombor tiga barulah kita masukkan jumlah jualan. Maksudnya, masukkan jumlah jualan. Okey, masukkan jumlah jualan. Maksudnya di sini, kita sebagai pengguna akan masukkan. Contohnya jumlah jualan saya pada hari ini ialah RM500. Okey, masukkan jumlah jualan. Okey, kemudian langkah yang keempat setelah masukkan jumlah jualan, barulah kita pergi ke langkah yang keempat. Kita akan pergi kepada proses, iaitu menggunakan pilihan bersarang. Okey, jika apa? Jika jumlah jualan okey, jika jumlah jualan kurang daripada 400. Kurang daripada 400. Okey. Apa yang kita perlu buat? Komisionnya adalah 7%. Komisen sama dengan 7%. Okey, jika tidak, so maksudnya jika dekat sini lah. Jika komisionnya 7%. Jika jumlah jualan, okey, jika tidak sini. Jika tidak, okey, jika tidak, kita akan ada jika yang baru, iaitu pilihan bersarang yang kedua. Jika jualan kurang daripada jika jualan jika jualan kurang daripada 750 tetapi lebih besar daripada 400, okey, komisen bersamaan dengan komisen bersamaan dengan 10%. Okey, nampak di sini? Di sini ada indentation. Okey, jika tidak dia sebaris. Okey, saya lukiskan. Okey, dia sebaris. Okey, kemudian jika yang baru pula dia akan wujudkan baris yang kedua. Biarkan dia segaris gitu. Okey, biarkan dia
nampak ada indentation, maksudnya perenggan tu, baris yang baru tu akan masuk ke dalam sedikit. Okay. So jika 400, komisen 10%. Jika tidak, jika tidak adalah untuk jika yang baru ni, jika yang soal apa, pilihan besaran yang kedua ini. Okay, jika tidak, kita akan ada jika yang baru, iaitu pilihan besaran yang ketiga. Jika jualan kurang dari 750, okay, tetapi lebih besar dari 750 tapi kurang daripada 1000, komisen bersamaan dengan 12.5%. Okay. So bila di sini jika tidak. Kemudian ada lagi satu, jika lebih pada 1000. Jadi jika tidak, jika tidak kat sini pula. So kita ada satu baris yang baru di sini. Okay, jika tidak, okay, jika tidak, komisen terus bagi komisen, tak perlu nyatakan sebab dia lagi dah. Kerana itu adalah yang terakhir. Komisen bersamaan dengan 16%. Okay. So kita ada jika pilihan besaran yang pertama, kemudian ada pilihan besaran yang kedua, kemudian kita ada pilihan besaran yang ketiga. So ada 3 pilihan besaran kat sini. Kita boleh, jika dah habis, jika tidak, paparkan tamat. Jika tidak, so tambahkan jika. So ini adalah tamat jika. Okey, untuk tamat jika yang ni. Kemudian jika tidak situ, tamat juga jika di sini. Okey, kita ada tamat jika dan tamat jika. Pastikan dia selari dengan garisan jika tidak tadi, jika yang mula-mula tadi. Okey. Dan kemudian setelah selesai yang itu, barulah kita pergi kepada proses yang seterusnya, iaitu proses mengira. Yang ni. Bagaimana kita nak mengira jumlah komisen, iaitu peratus komisen darabkan jumlah jualan. Jadi peratus komisen. Kemudian langkah yang seterusnya, langkah yang kelima. Anda boleh letakkan kat sini, yang kelima. Okey. Kira komisen. Okey, kira komisen iaitu apa formula dia? Jumlah jualan didarabkan dengan peratus komisen. Okay, jumlah jualan didarabkan dengan peratus komisen. Dan yang terakhir, yang keenam, setelah kita kira tu, biasanya kita akan paparkan dia dalam bentuk, kita nak tahulah berapa kan, jadi kita kena paparkan dia. Paparkan komisen. Dan akhir sekali, jangan lupa gunakan perkataan. Nombor 7 ialah tamat. Okey, so itu adalah proses keseluruhan bagaimana nak mengira okey, bagaimana kita nak mengira, nak menggunakan prosedur kod untuk mengira komisen. Okey. So itu adalah prosedur kod. Okey, itu adalah prosedur kod. So anda boleh lihat satu-satu, mula, isytiharkan boleh ubah. Kemudian ada 2 boleh ubah terlibat. Cikgu rumuskan balik semula jumlah jualan peratus komisen. Kemudian masukkan jumlah jualan, itu langkah seterusnya, input dia. Okey, kemudian dia akan kira. Jika jumlah jualan kurang dari 400, komisionnya 7%. Jika tidak, apa? Komisen 10%. Jika tidak, dan seterusnya. Dan jangan lupa tamat jika. Jika tak buat tamat jika ni, cikgu rasa pun tak apa. Terus kepada yang nombor 5, kirakan komisen.
Jumlah jualan, paparkan komisen dan akhir sekali tamat. Okey, akhir sekali dia adalah tamat. So yang ni sebenarnya, okey, ini adalah jika anda lihat dekat sini, ini adalah input. Okey, ini adalah input. Okey, ini adalah input. Kemudian yang ni semua adalah proses dia. Okey, proses bagaimana nak mengira. Okey, proses dia. Bagaimana nak menentukan komisen dan bagaimana nak menentukan peratus komisen. Dan akhir sekali ini adalah output dia. Okey, yang ini adalah output. Output, kita ada input, proses dan output. Okay, sama seperti ini tadilah. Kita ada input, proses dan output. Okay, itu adalah prosedur kod. Bagaimana pula melukis dia punya carta alih? Okay, carta alih dia, pertama sekali kita perlukan perkataan mula. Okay, carta alih mula. Mula ini perlu dimulakan dalam bentuk apa ya? Elips. Begitu. Mula. Okey. Okay, kemudian daripada mula ini dia akan turun ke bawah, buat ke anak panah begitu. Apa dia tadi? Dia akan isytiharkan pemboleh ubah. Okey, kita buat di sini isytiharkan pemboleh ubah. Okey, apa pemboleh ubah yang terlibat dekat sini? Iaitu jumlah jualan dan peratus komisen. Okey, jumlah jualan dan peratus komisen. Okey. So simbol dia untuk ini bila kita isytiharkan pemboleh ubah, okey, di dalam bentuk empat segi. Okey. Okey, kemudian selepas isytiharkan pemboleh ubah, dia akan ada input. Iaitu input dia kalau kita lihat kat sini tadi, masukkan jumlah jualan. So, masukkan jumlah jualan. Okey, masukkan jumlah jualan. Dan dia dalam bentuk segi empat yang condong begini. Okey, segi empat yang condong begini. Ataupun dalam bentuk apa ya? Segi empat selari. Okey, masukkan jumlah jualan. Kemudian setelah kita masukkan jumlah jualan, turun lagi. Barulah kita buat pilihan bersarang kat sini. Jika jumlah jualan melebihi 400. Okey, jika jumlah jualan melebihi 400, jika jumlah jualan kurang daripada 400, komisen 7%. Jadi kita akan buat dekat sini carta alih anda. Ia dalam bentuk diamond. Bila dah ada pilihan bersarang, dia dalam bentuk diamond gitu. Okey, jika jumlah jualan kurang daripada 400. Tulis itu kurang daripada 400. Okey, jika ya dan jika tidak. Okey, jika ya dan jika tidak. Jika ya, dia akan pergi kepada jawapan. Dan juga jika tidak. Di sini anda kena pandai susun. Bagaimana anda nak menyusun dia?
supaya muat kertas anda ataupun anda buat dalam beberapa helaian. Jika kalau cikgu buat begini, jika ya, okey, jika ya komisen sama dengan 7%. Komisen sama dengan jika ya komisen sama dengan berapa peratus tadi? 7%. Okey, jika ya komisen bersamaan dengan 7%. Jika tidak, dia akan pergi kepada pilihan bersarang yang kedua, iaitu kurang daripada 750. Okey, adakah dia kurang daripada 750? Jika ya, komisen sama dengan 10%. Okey, jika tidak, dia akan pergi kepada pilihan bersarang yang ketiga. Okey, jika ya dan jika tidak, kemudian akhir sekali dia akan tidak ada pilihan dah. Yang ini tadi berapa? 750. Yang ni lebih daripada, adakah dia lebih daripada 1000? Okey, jika ya, berapa jawapan dia? Komisen dia di sini. Okey, jika tidak, anda akan teruskan kepada komisen dia bersamaan dengan berapa di sini? Berapa nilai komisen dekat sini? Dan berapa nilai komisen di sini? Okey. Cikgu kecilkan. Okey, semua ini nanti akan turun ke bawah. Setelah dia kira dah tahu berapa komisen dia, semua ini akan turun ke bawah untuk kita mengira untuk kita mengira jumlah komisen ataupun komisen, iaitu proses dia dekat sini. Dia dalam bentuk dalam kotak segi 4 selari. Jadi kita masukkan formula dia. Apa formula dia tadi? Komisen bersamaan dengan sama dengan jumlah jualan didarabkan dengan peratus komisen. Okey, ke peratus komisen. Dan akhir sekali, setelah dia kira komisen tersebut, kita kena paparkan dia. So, bila kita paparkan dia, dalam bentuk segi 4, paparkan komisen. Akhir sekali, bukan akhir sekali, ni akhir sekali lah, paparkan komisen. Paparkan komisen, dan jangan lupa last kali ialah tamat. Dalam bentuk elips begitu. Okey.
So itu adalah bagaimana kita membina carta alih untuk masalah dan sedukut yang kita dah selesaikan tadi. Cikgu rumuskan balik semula, anda perhatikan betul-betul. Mula-mula kita ada perkataan mula. Okey, kemudian kita ada isytiharkan pemboleh ubah. Okey, kita ada isytiharkan pemboleh ubah jumlah jualan dan juga peratus komisen dalam bentuk segi 4. Kemudian kita ada masukkan jumlah jualan dalam bentuk segi 4 selari, dia condong begitu. Kemudian kita ada pilihan besaran pertama dalam bentuk diamond begitu. Kurang 400, ya. Jika ya, okey, kita akan paparkan berapakah komisen ni, 7%. Jika tidak, dia akan pergi pada pilihan besaran yang kedua. Adakah kurang 750? Jika ya, maka dia akan paparkan komisen 10%. Jika tidak, dia akan pergi pada pilihan besaran yang ketiga. Adakah kurang daripada RM1,000? Jika ya, komisen dia berapa? Jika tidak, berapakah komisen dia? Di bawah ini. Okey. Dan kesemua ini daripada komisen 7%, 10%, komisen berapa ni? 12.5% dan komisen 16%, dia akan tertumpu kepada proses yang seterusnya, iaitu di bawah ni kena ada garisan ni ya, iaitu paparkan, dia akan kira komisen bersamaan dengan jumlah jualan didarabkan dengan peratus komisen. Okey, dalam bentuk segi 4 selari di sini. Dan akhir sekali dia akan paparkan komisen dalam bentuk segi 4 tepat, dan last sekali jangan lupa perkataan tamat. Okey, so itu sahaja daripada cikgu untuk carta alih bagi soalan yang ni. Sekian, terima kasih.